Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni, kemunculan golongan kuburiyah, pengagung kubur di Yaman dan usaha para ulama untuk mengatasinya. Karangan Profesor Dr. Basri Ibrahim Al-Azhari. Kita bincang sikit usaha ulama Yaman untuk mengatasi golongan kuburiyah ni. Kita dah bincang sikit Imam Muhammad bin Ismail Al-Amir ataupun Ibnu Amir Al-San'ani. Dan kita masuk sikit Imam Muhammad Ali Asy-Syaukani, Imam Syaukani. Dan kita nak sambung lalik lah pasal kita bincang sikit pasal Imam Syaukani panjang sikit perbincangan dia. Okey. Bagaimana usaha Imam Syaukani untuk membantras golongan kuburiyah di Yaman? Beliau juga Imam Syaukani ini menghasilkan karya berjudul Ad-Durrun Nadid fi Ikhlas Kalimat Tauhid. Ad-Durrun Nadid fi Ikhlas Kalimat Tauhid. Ad-Durrun Nadid fi Ikhlas Kalimat Tauhid. Dalam karya tersebut, dalam buku tersebut, beliau menghuraikan istilah-istilah yang seringkali digunakan untuk mengelirukan orang awam. Seperti istighasah, isti'anah, tasyaffu' dan tawassul. Kadang campur gaul. Saya pernah baca buku pasal tawassul, 1000 lebih buku surat ni. Tapi ia tidak beri definisi yang jelas perbezaan antara istighasah, isti'anah, tasyaffu', tawassul ni. Untuk syariat tawassul kita campur gaul habis licin. Jadi satu boleh tupai belaka dah. Istighasah dengan istilah tawassul ni guna belaka sehingga kita pening nak cerita pasal istighasah ke tawassul ni. Jadi macam itulah dah. Jadi Imam Syaukani ni dia hurai istilah tu biar jelas definisi, biar berbeza, jangan duk campur gaul lah. Beliau mengulas panjang tentang makna dan perbezaan antara istilah-istilah tersebut. Berbeza, jangan kita buat sama gitu belaka dah. Beliau memilih pendapat yang mengharuskan tawassul dengan orang soleh atas dasar bertawassul dengan amalan mereka yang mulia. Itu pendapat Imam Syaukani lah. Tidak diragui lagi permasalahan tawassul termasuk ke dalam perkara yang menimbulkan perbezaan pendapat, khilaf di kalangan para ulama semenjak zaman dahulu lagi dan berterusanlah sehingga kini pun dah. Ada kata boleh, ada kata boleh dah. Tawassul dah bukan istighasah. Tapi bagi Syekh Hasan Muallim, ia juga jelas termasuk dalam perkara bid'ah yang diada-adakan yang tidak terdapat sebarang dalil yang jelas baik daripada Rasulullah SAW maupun dalam kalangan sahabat yang menyokongnya secara jelas tak ada dah. Secara sipi-sipi dah ada lah. Minta doa dengan berkat Nabi. Siapa dia punya berkat dia dah dengan zat jah Nabi dah. Macam mana dia boleh tupai berkat Nabi sendiri dah. Jadi tupai berkat selawat kata Nabi tu logik lah amalan dia ni. Macam mana dia dapat garanti dah dia boleh surat sokongan daripada Nabi dah. Tawassul ni surat sokongan. Kalau kita ni ada kelayakan dah tunjuk CJ dah nak kerja mana-mana, ada sokongan siapa-siapa orang besar. Tahanlah tu ada sokongan dia. Dengan ada kemahiran kita, tapi kita ni sokongan pun tak tahu boleh ke tak dah. Pasal moga Nabi wafat lama dah. Jadi benda ni dia panggil tak jelas lah. Tak jelas sipi-sipi. Kalau kata boleh pun tak jelas dah. Tu tawassul dah dengan berkat. Namun pada hari ini jika dilihat kepada amalan-amalan yang dilakukan oleh masyarakat, orang awam dan ahli-ahli sufi, tok-tok guru sufi ni yang menyeleweng didapati tawassul. Tawassul yang digunakannya dengan makna istighasah. Walaupun kata sebut tawassul, makna dia sebenarnya istighasah dah. Minta terus dengan tak wali lah. Yang diijma'kan oleh para ulama tentang pengharamannya dan dikira termasuk ke dalam erti kata syirik yang sebenarnya. Istighasah minta dengan tak wali, minta benda yang asal tak mampu lah. Masalah pokok ni dia kata tak wali ni semakin mampu dah. Dia ada sifat ketuhanan, apabila mati tu dia naik darjat ketuhanan. Itu masalah pasal cerita Tok Wali ni keramat masa hidup dan keramat lepas mati. Keramat lepas mati tu lebih hebat daripada sebelum mati dah. Dia ada sifat diberi mandat ketuhanan sehingga dia boleh tunai hajat orang-orang yang minta hajat kepada Tok Wali dah. Tambah wali-wali yang diberi nama wali autad, wali kutub, wali abda, wali ghaus gapo dah. Jadi benda-benda tu lah menyebabkan sebenarnya bukan tawassul lagi, istighasah minta terus. Kesempitan minta terus hajat lah pada Tok Wali, Tok Guru, Tok Nabi-Nabi sendiri dah, Nabi Hud dan sebagainya.
Dalam karya ini, dalam buku ini Syekh Imam Syaukani ni, Imam Muhammad Ali Asy-Syaukani lah, Imam Syaukani ni menegaskan berdoa kepada selain Allah SWT itu adalah syirik yang terang lah. Hal tersebut ni tak ada kaitan dengan Muhammad Wahab ke apa. Imam Syaukani ni dia aliran asal-asal dia keturunan Syekh Azadiyah lah, tapi apabila dia terbuka dalam ulama dan mazhab dia terbuka menyebabkan dia jadi campur banyak ahli sunnah daripada Syiah yang asal ni. Jadi Imam Syaukani kata terang-terang tak ada kaitan apa-apa kalau kita secara terbuka bersikap adil, kita akan nampaklah minta kepada selain Allah SWT itu adalah syirik. Hal tersebut kerana ia mentadbirkan i'tiqad yang terdapat dalam diri orang yang berbuat demikian, yang tidak sepatutnya ditujukan melainkan kepada Allah SWT saja. Jadi dia ni masalah dia, walaupun dia kata dengan izin Allah, hakikatnya kita yakin Allah yang memberi dia. Kita hanya minta dengan tak wali, tapi hakikat keyakinan kita je yang memberi hakikatnya Allah SWT, yang memberi kesannya Allah. Dia kata gitulah dia dengan izin Allah. Tapi sebenarnya dia ni kurang yakin. Kalau dia betul yakin dengan kehebatan Allah, dia tak perlu, dia berasa Allah yang sangat dekat dengan dia, tak perlu boleh tak wali. Tak wali tu sebenarnya lebih jauh daripada Allah SWT. Allah ni sangat mendengar, Allah sangat memperhatikan keperluan makhluk. Allah ni maha menunaikan hajat kita dah. Tak perlu tak wali dah. Tak berasa Allah ni pekak. Dia tidak berasa Allah ni pekak, tak dengar dah. Dia berasa Allah ni sangat-sangat maha mendengar dah. Sangat-sangat menunaikan hajat. Dan dia berasa dia ada masalah. Dia masalah hati dia sebenarnya tak percaya mana pada Allah SWT, kekuasaan Allah. Dia masih percaya pada kekuasaan tu hati kecil. Seperti agama-agama lain gitulah. Dia menaikkan darjat-darjat ruh-ruh para wali, para tok guru dia dulu. Seolah lebih dengar dulu sebelum Tuhan dia. Oleh sebab itu kata raja dengarlah dalam kitab-kitab sufi ni. Dia anggap Allah ni macam raja dah. Memerlukan menteri-menteri atau pegawai-pegawai dia yang untuk menyampaikan maklumat kepada dia dan hajat-hajat rakyat dia dah. Jadi seolah Allah SWT ni serupa raja yang lemah. Jadi itulah masalah situ. I'tiqadnya salah dah sebenarnya. Walaupun dia sebut dengan izin Allah, memberi kesan dengan izin Allah dah. Dia main boh tu dah dengan izin Allah semacam dah. Tak boleh tolong dengan izin Allah. Izin Allah tu diberi mandat ketahanan lah istilahnya dah. Benda yang tak sepatutnya makhluk boleh tolong, Allah sahaja yang boleh berezeki, boleh beri anak, boleh apa, boleh beli hajat-hajat yang secara zahirnya tak boleh. Tiba dia beri pada tak wali boleh tunai hajat, masa tu memandat ketahanan. Dah, jadi tu hal kecil. Tak begitu dekat Cina, India, Hindu, Buddha dah. Dia tahu ada satu super power dah, iaitu Allah juga lah. Cuma dia berasa Allah jauh, tak berapa dengar ke apa, dia perlu kepada dewa-dewa ke apa ni tak. Tuhan-tuhan kecil ni perantaraan sebagai antara panggil Brahma apa panggil dengan Atman dengan gapalah, jadi ada hubungan ruh-ruh dengan Tuhan yang asal. Tu falsafah India. Apalah tu cerita dia. Beliau ni Imam Syaukani menjelaskan ramai orang awam yang terjebak ke dalam perkara yang bertentangan dengan kalimah tauhid dan perkara-perkara yang boleh menyumbang kepada pembatalan kalimah tauhid tersebut. Boleh batal tu lah. Mengaku dia Islam batal habis licin. Bukan Islam dah. Kerana tak sembah kubur, minta untuk wali dah. Begitu tu pasal martabat 7, ilmu martabat 7 ke ilmu wahdatul wujud ke. Sebenarnya setengah ulama kita dia bersangka baik kerana untuk guru dan mewarisi ilmu daripada kita dulu dah. Masalah bersangka baik tu bahaya dah. Dia bersangka baik, dia takwil je dah. Hak zahir je, kufur. Wahdatul wujud, kesatuan wujud, memang lebih kafir daripada semua berhala dah. Lebih kafir daripada sembah Nabi Isa ke apa dah. Lebih bahkan hak tu perasaan wahdatul wujud ke, wahdatul wujud dah. Jadi dia takwil tu jadi wahdatul syuk ke apa, kerana bersangka baik pada ulama-ulama hak peringkat awal lagi dah. Bersangka baik pada tokoh-tokoh sufi. Gitu je sebenarnya. Tapi kalau zahir ni memang kufur. Dan benda ni lah mana pun tak ada faedah dan boleh membahayakan umat ni. Membiarkan ilmu martabat 7, ilmu kitab-kitab Kasyful Asrar ke. Dah kitab-kitab sufi yang pelik-pelik dah. Dah so, khusus hikam kau dah. Boleh menyebabkan kekufuran yang nyata lah.
Okay, beliau juga menjelaskan tentang pengharaman bersumpah bukan dengan nama Allah. Dengan nama Tok Wali. Dengan Arab gapo siapa aku akak Tok Wali ni. Dengan nama Allah dia berlawak kering gitu je dah. Wallahi tu mudah tipu dah. Tapi dengan nama Tok Wali kecut perut takut Nama Tok Wali ni beri bala ke dia dah gitu lah. Dan mempercayai tuah burung di samping membezakan antara syirik, kufur besar, kufur kecil dan lain-lain lah. Tu peranan Imam Syaukani dalam kitab dia dah. Beliau juga menghasilkan karya buku yang berjudul Risalah fil Wujub Tauhidillah Azza wa Jalla. Wajib mentauhid ke Allah dah Azza wa Jalla. Dalam buku ini beliau membahaskan tentang tauhid berdasarkan dalil daripada Alkitab dan Sunnah. Jadi benda ni berasingnya dari bunuh India ada kitab Takbiratul Iman oleh Syekh Ahmad Syahid. Ulama Asy'ariyah lah kira dah. Tak ada kaitannya Wahabi Ibn Taymiyah ke apa, tapi nak yang begini kalau orang dengan sifat terbuka, dengan tidak taksub kepada Tok Guru apa, dia akan jumpa bahawa inilah hakikat tauhid, menentang perkara-perkara yang boleh menjerumuskan masyarakat kepada perkara kufur dan syirik. Walaupun ada orang takwil, tidak syirik lagi. Tak syirik lagi. Dia kena hukum ni. Kena ambil hak bahaya untuk selamat akidah. Nah, tu kaedah dia. Masalah orang nak kata khilaf tu, setengah mana jaminnya dia kalau tambah dalil tu tengah-tengah ada. Dalil hak tengah-tengah Nabi larang ke buat besar kubur boleh takwil pun ni dah. Dia takwil. Bahkan tengah-tengah dah dalam Quran sebut orang kafir dulu berhujah untuk minta syafaat berhala-berhala tu tok wali daripada berhala tu minta syafaat roh-roh tu sebagai syafaat. Yang sebenarnya memberi sebenarnya Allah juga lah. Tentu itu juga dalam Quran berhujah dengan itu bermakna itu juga adalah syirik yang besar. Beliau juga menjelaskan dalam kalangan umat Islam ada yang menjadikan penghuni kubur sebagai pemberi syafaat pada mereka. Penghuni kubur tu roh ghaib lah. Ada ghaib lebih berkuasa mengikut mereka dah. Mereka ini sama dengan golongan musyrikin Arab zaman jahiliyah. Serupa. Di masyarakat ni kata bukan Wahabi ke apa dah. Bahkan kalau kita tengok Ibn Amir San'ani banyak rujuk kepada kitab Imam Mu'tazilah tafsir Al-Kasyaf dia. Tafsir Al-Kasyaf dia. Jadi banyak rujuk kepada Mu'tazilah. Dia lebih kepada Asy'ariyah dan kepada Mu'tazilah kali segi ilmu kalian ni tak nampak gaya tak tahulah setengah mana ni. Tapi di segi tauhid uluhiyah ni supaya Ibn Amir San'ani ke masyarakat ni tetap berjuang berhabis-habisan menentang pengagungan terhadap kubur yang menganggap roh-roh para wali orang soleh ni ada menerima mandat ketuhanan ni. Ada dalam kalangan umat Islam yang berdoa kepada sesuatu yang lain daripada Allah. Seolah Allah tidak mendengar. Mereka ini lebih teruk syiriknya berbanding dengan musyrikin Arab sebenarnya dia. Seterusnya beliau menjelaskan tentang bahaya menjadikan kubur dan kubah di atas kubur yang terlalu dihormati dan dihiasi. Nabi lagi berlaku ni tak. Hormat. Hiyah memulanya hormat saja dia akan jadi telajuk dah. Beliau juga menjelaskan hikmah Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid. Nabi laknat ni. Ni pisah nak ambil berkat ni. Pisah semaya berdoa di kubur. Doa kepada semati tak apalah. Berdoa kepada dia dah. Dengan berkat kubur dah. Jadi masjid tempat ibadah tempat semaya Nabi laknat. Beliau juga membantah tindakan memasukkan kubur Nabi SAW ke dalam masjid Nabi di Madinah. Dan binaan yang dibina selepas itu dia kritik juga lah. Kubur Nabi asalnya bukan zaman sahabat. Zaman tabi'in lepas tu baru timbulnya masuk ke kubur tu dia besarlah ke depan asalnya lah kubur rumah Nabi ni, kubur Nabi tu, rumah Nabi tu di bahagian depan masjid ni. Paling besar ke depan, besar ke belakang tak apalah, besar ke depan masalah dah. Dia termasuk juga dah. Tapi dia buat binaan tu dia tutup dah. Seolah-olah itu bangunan yang lain lah. Padahal dalam masjid tu kita nampak dah. Tapi dia seolah binaan yang lain lah. Sebenarnya bukan binaan masjid, sebenarnya binaan rumah tu dah. Asalnya bukan binaan kubur, main rumah. Cuma menyekat rumah lah. Sekat dia buat banting-banting lagi supaya tidak mudah masuk dah. Rasulullah SAW sendiri pada masa hayatnya menghapuskan kubur-kubur yang dimuliakan oleh masyarakat. Nabi sendiri suruh peraci kubur dia. Utus Sayyidina Ali ke Yaman untuk meratakan kubur. Baginda mengutuskan Ali bin Abi Talib bagi memusnahkan patung-patung yang menjadi bahan sembahan dan juga pujaan masyarakat.
Peraca patung ni. Lepas tu dan menyamaratakan bangunan dibina di atas kubur dengan tanah. Kubur di Yaman ada dah kubur besar masa zaman Nabi lagi. Dan Rasulullah mengutuskan Ali untuk meratakan kubur di Yaman. Kan tempat-tempat lain tu semua Nabi suruh haji dah. Jadi kubur kena perata dah. Tak boleh buat tinggi dah. Jadi tidak disebutkan kerana tanah wakaf ke apa. Nabi suruh perata sebabnya takut fitnah syirik. Walaupun disebutkan, ada sebut lah, Imam Syafi'i sebut kerana bazir lah ke apa, tanah wakaf ke apa, ada sebut dah, ada perbincangan di kalangan mazhab kita seolah begitulah dia baru diharamkan. Tapi kalau buat tahu muslim atas tu pun makruh mengikut mazhab kita dah. Tanah kita sendiri pun dah, kubur kita, tanah tok nenek kita dan tanah kawasan kita pun tetap makruh buat bina dah. Kalau buat ikut tu dah. Tapi kalau kita tengok hujah yang kuat ni, pendapat lain tetap diharamkan walaupun tanah sendiri mungkin tanah awam. Tanah awam tu sepakat dah haram belaka dah. Jadi membina binaan tu tetap haram, tak kira lah kubur belakang rumah kita ke, dia kubur tanah awam, tanah perkuburan Islam lain ke, tak haram dibuat binaan kerana itu Nabi lari dan Nabi suruh meruntuhkan. Itu pendapat Imam Syaukani lah, ulama yang kedua yang kita daripada ulama Yaman yang menentang pembesaran kubur atau kuburiah ni, amalan-amalan kuburiah di Yaman. Yang ketiga sebutnya Syekh Muhammad bin Muhammad As-Samawi, ulama Yaman juga, Syekh Muhammad bin Muhammad As-Samawi. Beliau meninggal dunia pada tahun 1410 Hijrah. Baru ni. Baru dah. Beliau menghasilkan sebuah risalah berjudul At-Tawassul ila Tahrim Al-Tawassul. Sebagai membantah orang yang mengharuskan tawassul. Jadi tawassul kepada kota yang tahrim perkara penghambat tawassul. Tawassul asal dia. Kalau kita nak ambil pendapat tu tidak haram boleh, tapi ia akan pergi pada situ masalah. Sebab itu Sadar Zara'i ni ada ulama-ulama yang sekat awal-awal yang kata kuno je belawak kering, tipu dah guna istilah tawassul, padahal maksudnya dia minta dengan Tuhan kecil yang diberi mandat ke Tuhan ni, tak wali kan. Syekh Yahya bin Muhammad bin Syakir, beliau meninggal dunia pada tahun 1370 Hijrah. Awal sikit dah. Beliau menghasilkan sebuah risalah Daf'ul Mushkik fil Wuqu' Hadhihi al-Ummah min asy-syirk. Daf'ul Mushkik fi Wuqu' Hadhihi al-Ummah min asy-syirk. Buku ini membantah golongan yang menyatakan syirik tidak mungkin berlaku pada umat Islam. Kata buat agama tak jadi syirik. Kerana Nabi kata, Nabi takut syirik kecil dah, apa dah. Dia kata syirik kecil ada kemungkinan dah. Tak ikhlas, riak ke apa dah. Syirik besar tak berlaku dah. Jadi buku ni bantah dah. Ada dalil-dalil lain. Tuhuk mana nak bagaimana Nabi nak anak orang kubur. Nabi kata orang Islam akan ikut Yahudi. Dan Nabi kata kiamat ni tidak akan berlaku melainkan disembah berhala dah. Jadi banyak lagi hadis-hadis cerita umat Nabi ni akan terlibat dengan syirik balik. Tuhuk mana dah. Kita kena ambil belakang hadis dan kita kena harmonikan antara hadis-hadis yang nampak seolah bertentangan dah. Mungkin hadis Nabi suruh jaga bahaya syirik kecil tu, riak tu. Untuk orang tertentu, orang umat Islam tidak ada syirik besar, dia penuh dengan syirik kecil, tidak ikhlas pula dalam ibadah dia, dalam dakwah dia, dalam kerja amal dia kerana dunia dah. Jadi tu pula bahaya dah. Orang lain pula ada juga bila-bila tidak ramai, tidak majoriti umat Islam pun ramai juga terlibat yang dengan syirik besar, dengan puja kubur dah. Jadi dia bantah golongan yang kata syirik tidak mungkin berlaku pada umat Islam lah. Beliau juga mempunyai risalah kecil berjudul As-Saiful Qati' li Amani Ahli Syirik wal Matami'. Beliau tujukan risalah ini kepada Imam Yahya Hamiduddin, ulama apa kata Syiah Zadiyah ni lah. Bertujuan mengkritik beberapa kemungkaran, antaranya pembinaan-binaan di atas kubur. Dikritik balas sama ulama, balas kitab ni lah. Beliau berpesan supaya meruntuhkan dan menghapuskan dah binaan atas kubur dah. Beliau berpesan supaya meruntuhkan dan menghapuskannya lah binaan atas kubur dah. Di samping menghilangkan berbagai-bagai perkara bid'ah, perkara mungkar, dan kembali kepada Alkitab dan Sunnah, dan seterusnya memberi ruang kepada ulama sunnah untuk mengajarkan sunnah dan mengamalkan sunnah dalam kalangan masyarakat. Ini jadi hak kena sekat ni, orang ngajar betul dah. Ngajar ikut hadis takut sesat dah. Ngajar ikut kitab tentang mana punca kitab ni betul ni masalah dah.
Okey, yang ke berapa dah kita? 3, ke 4, ke 5 dah. Ulama Yaman yang kelima ni, ulama besar di Yaman yang kelima yang menentang kuburiah ni. Al-Allamah bin Aqil Al-Iryani bila menghasilkan sebuah buku berjudul As-Saiful Batir li'anak Ubbat Al-Maqabir. Nah, dalam buku ini beliau menjelaskan tentang hal ehwal golongan kuburiah dan menganggap ianya syirik dengan berdalilkan ayat Al-Quran Al-Karim. Beliau membandingkan mereka dengan golongan musyrikin Arab. Dia perbandingan dengan golongan musyrikin Arab ni. Bila menjelaskan golongan musyrikin pada zaman jahiliyah tidak pernah mengiktikadkan berhala mereka boleh mencipta dan memberi rezeki. Sebaliknya mereka hanya menjadikannya sebagai pemberi syafaat di sisi Allah SWT sahaja, seperti mana dilakukan oleh golongan kuburiah ni. Jadi orang yang berhala dulu dia tidak anggap dia ada kuasa berhala ni. Berhala ni penghubung antara alam zahir dan alam ghaib dengan roh yang dekat dengan Tuhan, yang beri syafaat. Dia minta Tuhan balik lah, minta beri syafaat supaya Allah bagi kepada penyembah berhala ni, supaya diberikan apa yang minta lah dah. Tapi orang yang kadang-kadang ngaku Islam ni, dia terus minta seolah-olah Allah beri mandat ke Tuhan dia terus tak jadi syafaat pakai terus. Dia ada kuasa kun fayakun pada tak wali. Beliau juga membezakan antara istighasah dengan tawassul. Ini poin penting, jangan duk sama lah nak tawassul ni. Dia takut menan memberi istilah yang spesifik dah. Sebab dia nak buat benda karut ni lah. Kita baca kitab punya tebal lah dah. Dalil punya banyak, tiba-tiba capa gau tawassul dan istighasah. Nak suruh keliru dah. Selain itu beliau membicarakan tentang tawassul dan menjelaskan sekiranya tawassul menjadi satu akidah terhadap bahan yang dijadikan tawassul dengannya. Ia termasuk dalam jenis pertama, iaitu syirik. Kalau tawassul tu ayatnya ambil berkat dah, padahal nak minta. Dia tak nampak Tuhan, nampak Tuhan pekak dah. Seolah tak dengar doa dia, dengar doa dia, jadi dia syirik lah. Jadi syirik lah. Syirik besar. Jika tidak melibatkan akidah, sebaliknya disebutkan benda yang dijadikan bahan tawassul itu ketika berdoa kepada Allah SWT sahaja. Kerana ambil berkat sahaja daripadanya, ia merupakan satu amalan bid'ah yang paling besar. Bid'ah besar tu kata. Doa dengan berkat kubur, dengan berkat penghuni kubur, tak wali ni lah. Ia akan membawa kepada tak nampak Tuhan dah, nampak Tok Wali dah. Sebab itu setengah tarikatnya suruh tengok gambar Tok Wali, gambar Tok Guru dia dah, gambar Tok Wali songo dah. Bila zikir la ilaha illallah tu suruh bayar muka Tok Guru dah. Bila sekali Allah tu Tok Guru dah, jadi gitu dah. Penjemaan Allah dah, muka-muka Tok Guru dah. Dalam bab 3 dalam buku di atas, beliau menjelaskan hukum menziarahi kubur dan melakukan pemusafiran dengan tujuan untuk menziarahi kubur tersebut. Hukum ziarah kubur dan musafir, jalan jauh nak pergi kubur. Beliau mengemukakan hadis-hadis yang menegah melakukan pemusafiran, berjalan jauh ni atau perjalanan yang jauh kecuali ketiga buah masjid saja. Kalau kita pergi masjid untuk tujuan apa? Untuk kita ibadah, untuk kita berdoa dan mustajab doa ni. Tiba-tiba nak pergi kubur. Sebab apa? Yang hampir sama dengan pergi kubur dah. Supaya mustajab doa ni, supaya berkat ni. Supaya ada bimbingan rohani di kubur kan. Jadi benda-benda unsur yang sama ni boleh bawa pada syirik kan. Jadi benda haram lah. Yang keberapa kita? So 2, 3, 4, 5. Yang ke-6 dah. Ulama yang besar ke-6 ialah Syekh Ahmad bin Muhammad bin Iwad Al-Abadi kan. Syekh Ahmad bin Muhammad bin Iwad Al-Abadi terkenal dengan seruannya ke arah berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah, kemurnian tauhid dan ikutan terhadap sunnah Rasulullah SAW. Bagi ulama yang terbuka tadi akan jadi perjuangan gini lah. Tak kira ada dari mana, tak kira mazhab mana dah. Mazhab Ambali ke Syafi'i ke Maliki ke, kita akan jumpa ulama-ulama besar yang ingin kembali kepada Al-Quran Sunnah dan kemurnian tauhid ni. Bukan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Tu hak suhu. Nah, sebenarnya hak lain pun ada tempat masing-masing ada. Tempat kita ada dah. Malaysia ada dah. Ada tokoh-tokoh yang menentang. Di Indonesia ada dah. Sepanjang sejarah ni kalau baca molek ada golongan-golongan yang menentang khurafat, menentang syirik. Tanpa berkaitan pun dengan Syekh Muhammad Abdul Wahab ni. Antara beliau dengan ahli sufi kuburi selalu berlaku pertemuan lah. Kemungkinan beliau merupakan tokoh pertama yang menjadi penyeru ke arah fahaman salaf di zaman selatan. Ini peringkat awal lah. Dia kira salah. Sebelum tu tak salah ni lah. Syekh Imam Syakani, Ibn Amir Sana'ani tadi tidak terikat dengan masalah. Dia ada banyak rujuk juga. Mu'tazilah ke Asy'ariyah Maturidiyah ni.
Jadi hak ni kira hak dekat, kira terawal lah kira dia di kalangan ulama-ulama Yaman ni yang suruh berpegang dengan akidah salah ni, lebih pada dia lah. Lah itu tidak dah. Beliau menulis dalam puisi yang indah berjudul Hidayah Al-Murid ila Sabilil Haq wa Tauhid. Puisi tersebut kesemuanya mengandungi akidah, seruan ke arah tauhid, ikutan terhadap jejak langkah Rasulullah SAW, memberi amaran tentang syirik dan juga bid'ah, dan membantah golongan khurafat yang percaya karut-marut ni lah, dan juga Dajjal, percaya apa Tok Wali boleh terbang ke apa dah, boleh jadi roket dah, macam-macam dah. Beliau juga menyentuh tentang berbagai ibadah yang dilakukan oleh golongan kuburiah di sisi kubur. Amal ibadah, amal yang buat di sisi di tepi kubur dah. Seperti melakukan istighasah, minta teguh dengan Tok Wali yang mencukur kepala, melakukan tawaf di kubur dan iktikaf di kubur. Iktikaf ni dia bukan iktikaf masjid. Nabi suruh iktikaf di masjid tak ada dah. Iktikaf gua mana dah. Tapa gua mana tak ada dah. Tapi puak-puak ni iktikaf di kubur. Cari ketenangan, cari ilham. Kadang-kadang pun berasa lah, boleh berasa dah. Ya masalah ni ada orang cari rohani dah. Pengalaman rohani dah. Pengalaman rohani ni kalau amal meditasi ke apa, tak nanti ke masuk Islam dah. Ya akan berasa ada pimpinan rohani, ada ketenangan rohani cara dia ni dah. Amal meditasi dah, latihan dia dah. Jadi karutlah dah. Beliau juga memberi peringatan agar tidak mengkafirkan orang Islam tanpa ada hujah jelas. Beliau walaupun ada perkara kufur yang dibuat oleh orang Islam tertentu, kita tidak boleh mudah-mudah kata kafir dah. Kita kena hanya mengatakan hukum. Siapa yang tolak hudud kafir. Boleh dah. Si mamak, si A, si B ke apa, dia kata kafir dah tu dah. Mungkin dia maksud yang lain. Dah. Kita tak boleh mudah-mudah orang marah pasal azan. Dah, azan bising ni lama dah. Bukan azan apa? Guna spekar, ngajar spekar dah. Kita kata dia ni anti-Islam lah, liberal lah, tolak Islam lah. Tak boleh dengar orang ngajar lah, tak boleh dengar aku sunnah lah, duk ngamuk lah. Bila tentu dah, kita tak boleh kata aku mudah-mudah. Mungkin kerana sebab lain, kerana ganggu nak tidur tak boleh. Macam-macam lah gitu dah. Setelah itu beliau berpindah kepada seruan ke arah mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah. Beliau juga menyentuh tentang hukum membina bangunan atau binaan di atas kubur dan memberi amaran terhadap perkara tersebut. Beliau menggalakkan ziarah yang menepati sunnah dan mencela ziarah kubur yang berbentuk bid'ah. Dia tidak kafir lagi pun, dia boleh membawa kufur juga lah. Dah. Okay, habis itu. Keberapa ni kita ni? 1, 2, 3, 4, 5 ni 7 ni. Yang ke-7 ni. Kita Syekh Muhammad bin Salim, ketujuh ni, Syekh Muhammad bin Salim bin Husain Al-Qadadi Al-Masyhur bi Al-Bayhani. Jadi Syekh Muhammad bin Salim bin Husain Al-Qadadi terkenal dengan dakwahnya ke arah kitab dan sunnah dan memerangi kejahilan, syirik dan juga bid'ah. Syekh Muhammad bin Salim Al-Husain Al-Qadadi. Beliau mengkritik berbagai-bagai amalan syirik dan menuntut supaya dihilangkan amalan syirik tersebut. Bahkan beliau dengan beraninya menggesa kerajaan Eden, kerajaan dia masa itulah dekat Yaman dah, agar menghapuskan amalan-amalan keji. Sebab tu ziarah Al-Idrus dan Al-Hashimi ni, Idrus ni baklawi keluarga ni lah, Habib-Habib ni dan keluarga Hashimi ni dan lain-lain. Usaha beliau itu hampir-hampir berjaya. Kerajaan nak terpengaruh dah dengan dasarkan dia lah. Kalau tidaklah kerana bantahan daripada golongan jahil dan penjaga-penjaga kubur yang dipuja oleh masyarakat. Nak serai, nak tu, nak berapa. Macam nak perang, nak kerajaan pula dah. Jadi terberhentilah. Jadi ada gangguan, maksudnya ramah. Macam tunjuk perasaan ke apa, membela kubur-kubur ni. Beliau juga menjelaskan tentang bid'ah amali. Seperti simak ahli sufi ni. Kadang-kadang simak ni dengan muzik lah. Lagu-lagu nasyid ke apa dah. Qasidah-qasidah. Dan bid'ah zikir-zikir dan reka-reka lah. Beliau mengkritik karamah palsu yang dijaja-jaja oleh ahli sufi dah. Macam cerita boleh jumpa dengan Nabi Hud lah dah. Ziarah Nabi Hud ni habis dosa-dosa orang ziarah Nabi Hud tu. Diambil oleh Nabi Hud dan dihapuskan dosa-dosa dah. Macam itulah. Cerita-cerita yang kata keramat dah. Kasyaf.
dan melirukan orang-orang awam sahaja. Misalnya beliau menjelaskan setengah penduduk Hadramaut beranggapan kedai Al-Faqih Al-Muqaddim dikenali sebagai jalan-jalan langit. Kedai Al-Faqih Muqaddim ni dah Ba'lawi lah, keturunan dia memperbesar ke kubur Nabi Hud dia. Jadi kata sebagai jalan-jalan di langit lah. Isterinya pernah ditanya tentang jalan-jalan ke langit tersebut. Beliau menjawab, kita bukanlah orang yang terbaik selepas daripada Al-Faqih. Berita-berita daripada langit senantiasa datang menemuinya pada masa hayatnya pagi dan petang. Dia tahu benda baik lah ceritanya. Dia terima wahyu, lebih ada wahyu terima dah. Lepas tu dia akan suka meramal dah. Dia akan kenal sikit-sikit, banyak karut lah. Dia akan jadi tok guru tarekat ni. Ramai juga dia akan jadi suka meramal masa depan macam Al-Arqam dulu dia Abu Ya. Begitu juga Syekh Nazim Al-Qurusi, banyak ramalan dia banyak terkenal dah. Gitulah. Dalam kitab Al-Masyru' Al-Rawi mengandungi berbagai-bagai bentuk khurafat yang tidak terhitung banyaknya. Beliau menolak karamat para wali yang dusta tersebut. Sayang sekali kepercayaan terhadapnya melebihi kepercayaan terhadap mukjizat dia. Karamat ni kalah mukjizat dia. Kun fayakun karamat ni. Tok guru lah. Tunjuk ayat tobik daripada gambar dia. Orang kata mana boleh bubuh gambar binatang benda bernyawa ni. Adakah hadis Nabi lagi dah? Dia apa? Dia kata wali tunjuk gambar dah. Kaya tu tengok ayat tu tobik daripada gambar dah. Lepas tu dia keramat lah bertentangan hadis Nabi. Tak kira lah asal ke pelik dah jadi keramat lah tu. Tidak jadi sihir dah. Tidak jadi setan iblis gitu lah. Padahal hadis Nabi ni benda remeh-temeh tidak jadi haram pun kita kena hormat dulu dah sepatutnya. Baru saya ke Nabi ni lawa hadis Nabi, lawa. Nabi ni lekeh dah. Yang pentingnya tak wali yang hebat. Ramai lagi lah kalau kira ulama di negara Yaman lah yang bangkit berdepan dengan golongan kuburiyah. Pengagung pemuja kuburnya kebanyakannya dipelopori oleh golongan ahli sufi lah. Yang boleh dirujuk kepada karya Syekh Hasan Al-Mu'allim ni banyak lagi itu ditulis. Ni Habib juga Syekh Hasan Al-Mu'allim ni keturunan Nabi juga Syahid Habib. Okey, pendapat Imam Syaukani secara khusus tentang aliran kubur ya. Kat mana kita nak berhenti ni? Cukup panjang pula dah. Lebih cepat ni kali dah. Apa dah kita? Padalah sekarang tu kita bincang lepas ni pula. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.